Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan sambung belajar tajuk bab 2 tingkatan 4, iaitu tajuk penentu keanjalan harga permintaan. Jadi tajuk ini merupakan sambungan kepada tajuk keanjalan harga permintaan yang telah kamu belajar sebelum ini. Apakah itu sebenarnya keanjalan harga permintaan, iaitu ED ataupun Elasticity of Demand. Jadi keanjalan harga permintaan mengukur peratus perubahan dalam kuantiti diminta kesan daripada peratus perubahan harga barang. Okey, sebelum ni kamu dah belajar kira ED sama dengan peratus perubahan Q bahagi peratus perubahan P. Jadi ada dua jenis keanjalan, iaitu anjal dan juga tak anjal. Pada hari ini kita akan menumpukan perbincangan dalam tajuk penentu keanjalan harga permintaan. Okey, di mana pada hari ini kita akan melihat apakah faktor-faktor yang mempengaruhi keanjalan harga permintaan. Apakah faktor yang menyebabkan sesuatu barang itu menjadi anjal atau tidak anjal? Jadi faktor yang pertama ialah jenis barang. Kedua, faktor jangka masa. Ketiga, bilangan barang pengganti. Empat, nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. 5. Bilangan kegunaan. 6. Ketahanan barang. Dan 7. Ketagihan. Sekarang kita pergi lebih terperinci setiap penentu ini. Jadi penentu yang pertama ialah jenis barang. Okey, jadi bila barang itu adalah barang mewah, maka dia adalah barang yang anjal. Dan jika barang itu adalah barang keperluan, maka ia adalah barang yang tidak anjal. Okey, jadi contoh barang mewah ni adalah seperti kereta Ferrari, rumah banglo dan juga emas. Okey, jadi kita bayangkan apabila dikatakan barang mewah, jadi dia merupakan barang yang harganya mahal. Jadi biasanya orang nak beli, orang akan tunggu masa harga turun ataupun tunggu masa ada sale. Jadi walaupun harga turun sedikit sahaja, orang akan membeli dengan kuantiti yang lebih banyak. Okey? Jadi permintaan tu akan jadi lebih banyak, maka itulah dikatakan jenis keanjalan itu bersifat anjal. Okey. Manakala bagi barang keperluan pula, contohnya seperti barang makanan, iaitu beras dan juga telur. Sebagai contoh, katakan harga beras turun. Kalau harga beras turun, jadi orang akan menambahkan kuantiti pembelian beras dalam kuantiti yang tidak terlalu banyak. Maksudnya bila harga beras turun, tak adalah orang akan beli banyak-banyak beras tu dan akan makan nasi banyak-banyak. Semata-mata kerana harga beras yang murah. So, orang akan makan nasi dalam kuantiti yang sama saja. Jadi, barang keperluan ni biasanya kita akan gunakan dalam kuantiti yang sama. Jadi, bila harga tersebut turun ataupun harga naik, perubahan kepada kuantiti permintaan tidak terlalu banyak. Jadi sebab itulah ia dikatakan tidak anjal. Yang kedua ialah faktor jangka masa. Jadi di dalam jangka masa panjang, permintaan tersebut adalah anjal. Manakala dalam jangka masa pendek, permintaan tersebut adalah tidak anjal. Okey. Jadi maksud jangka masa di sini adalah jika harga sesuatu barang itu naik,
Tapi kita tak adalah urgent sangat nak beli. Jadi kita boleh cari barang pengganti. Okey. Contohnya katakanlah kita nak beli kereta, kita dah target dah ada satu jenis kereta yang kita nak beli. Okey, yang kita suka. Sekali kita tengok harga dia mahal. Jadi kita pun tak adalah urgent sangat nak pakai kereta. Kita ada masa yang panjang. So kita boleh pergi survey kereta-kereta lain. Yang lebih kurang sama dengan kereta yang kita suka tu. Jadi bila ada jangka masa yang lebih panjang, jadi kita ada banyak pilihan barang pengganti. Maka barang itu adalah anjal. Okey, tapi kalau kita dah urgent sangat nak pakai kereta, sebab dah nak pergi kerja kan, nak pergi kerja, dapat kerja, kita perlukan kereta dalam tempoh yang cepat. Okey, jadi kita tak ada banyak pilihan. Walaupun harga kereta tu mahal, kita terpaksa beli juga. Okey, sebab tak sempat nak pergi survey. Jadi itu adalah dikatakan barang itu tidak anjal kerana ia berlaku dalam jangka masa yang pendek. Kemudian yang ketiga, bilangan barang pengganti. Jika barang tersebut mempunyai banyak barang pengganti, maka ia adalah anjal. Tetapi barang yang tiada barang pengganti, maka ia adalah tak anjal. Okey, jadi contoh barang yang banyak barang pengganti ni adalah seperti jus, jus buah-buahan. Okey, contohnya katakanlah kita nak minum jus apple. So kita pun pergi ke supermarket dan kita tengok harga jus apple mahal. Okey, jadi kita pun tengok jus-jus yang lain seperti jus oren, jus anggur. So kita tengok harga jus oren hari ni ada sale lah, murah. So kita pun beli jus oren. Okey. Jadi permintaan dia adalah anjal. Sebab apa? Sebab pengguna akan menggantikan pembelian dengan barang pengganti yang lebih murah. Tetapi jika barang tersebut adalah barang yang merupakan tiada barang pengganti, contohnya seperti ubat. Okey, kalau kita sakit kepala, kita akan makan ubat sakit kepala. Bila kita darah tinggi, kita akan makan ubat darah tinggi. So kalau darah tinggi, takkanlah pula kita nak makan ubat sakit perut. Jadi fungsi dia tak sama ubat ni. Okey, jadi ubat tu dia tak ada barang pengganti. Okey, jadi kalau mahal pun, pengguna tu kalau kita dah sakit kan, ubat mahal, kita pun terpaksa beli. Dan kalau harga murah sekalipun, kita tak akan beli dalam kuantiti yang banyak. Sebab ubat kita makan ikut keperluan. Okey, jadi sebab itulah dikatakan barang yang tiada barang pengganti seperti ubat ini adalah barang yang tidak anjal. Seterusnya adalah faktor nisbah perbelanjaan dengan pendapatan. Jadi di sini sekiranya sesuatu barang itu melibatkan nisbah perbelanjaan yang besar daripada pendapatan, maka barang tersebut adalah anjal. Okey, tetapi jika perbelanjaan barang tersebut melibatkan nisbah yang kecil daripada jumlah pendapatan, maka barang tersebut adalah tak anjal. Okey, jadi contoh barang yang melibatkan perbelanjaan yang besar ialah seperti handphone. Okey, so katakanlah gaji kita RM2,000, kita nak membeli handphone yang berharga RM1,000. Jadi dia melibatkan 50% daripada jumlah gaji, merupakan satu jumlah yang sangat besar. Jadi sekiranya berlaku peningkatan harga barang, jika harga handphone tersebut naik, maka pengguna akan mengurangkan pembelian handphone dalam jumlah yang banyak. Okey. Sebaliknya, sekiranya harga handphone tersebut turun, maka
lebih ramai pengguna akan membeli handphone. Jadi permintaan handphone akan bertambah dengan lebih banyak. Jadi barang tersebut adalah anjal. Kerana peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Sekarang kita tengok pula contoh perbelanjaan yang melibatkan nisbah yang kecil daripada jumlah pendapatan. Contohnya seperti makanan. Jadi makanan ni kita perlu makan hari-hari. Jadi sekiranya harga makanan tersebut naik, kita akan mengurangkan kuantiti makanan yang kita beli, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Sebab biasanya kita akan makan dalam jumlah yang sama setiap hari. Sebaliknya, jika harga makanan tersebut turun, kita tak adalah nak beli banyak-banyak, sebab takkanlah kita nak makan banyak-banyak kan. So kita akan mungkin kita akan tambah sedikit sahaja jumlah makanan yang kita beli. Jadi barang tersebut adalah tidak anjal. Okey, faktor seterusnya adalah bilangan kegunaan. Jika barang tersebut adalah merupakan barang yang banyak kegunaan, jadi dia adalah anjal. Manakala bagi barang yang kegunaannya sedikit, ia adalah tidak anjal. Jadi saya ambil dua jenis tepung sebagai contoh di sini, iaitu tepung gandum dan tepung atar. Jadi tepung gandum ini boleh dibuat macam-macam. Kita boleh buat biskut, kita boleh buat kek, kita boleh buat kuih muih, dan sebagainya. Jadi ada banyak kegunaan tepung gandum ni. Okey, jadi bila harga tepung gandum turun, orang akan beli tepung gandum dalam jumlah yang lebih banyak kerana dia ada banyak kegunaan. So kita boleh buat macam-macam jenis makanan. Okey. Tapi kalau tepung atar ni dia guna dia untuk buat capati je. So ada satu je kegunaan dia untuk buat capati. Jadi kalau harga tepung atar turun, so orang tak adalah nak beli tepung atar banyak-banyak sebab dia boleh guna untuk buat capati saja, tak boleh guna untuk buat benda lain. Okey. Jadi bila sedikit kegunaan, dia adalah tak anjal. Okey, yang seterusnya ialah faktor ketahanan barang. Jadi sesuatu barang yang tahan lama, ia merupakan barang yang anjal. Okey. Manakala bagi barang yang tidak tahan lama, maka ia adalah tidak anjal. Okey. Contohnya seperti makanan dalam tin dan biskut. Jadi dia punya expired date dia agak lama. Tarikh luput dia agak lama. Jadi bila harga makanan dalam tin atau biskut ni turun, orang akan membeli dengan lebih banyak. Sebab barang tersebut boleh disimpan lama. Tetapi bagi sayur-sayuran dan juga buah-buahan, dia merupakan barang yang tidak tahan lama. Jadi jika harga turun, pengguna akan menambah pembelian tapi dalam kuantiti yang sikit. Maksudnya tak adalah dia beli sayur tu banyak-banyak walaupun dia murah. Jadi sebab apa? Sebab sayur tu tak tahan lama. So beli banyak-banyak pun nanti layu terpaksa buang juga. Okey, faktor yang last sekali adalah ketagihan. So ketagihan ni ada satu je jenis keanjalan. Jadi faktor ketagihan ni hanya melibatkan keanjalan iaitu tidak anjal. Contoh barang yang melibatkan ketagihan yang tinggi seperti kopi. So orang yang suka minum kopi ni kalau satu hari tak dapat minum kopi, dia rasa macam ada sesuatu yang tak lengkap saja. So setiap hari dia mesti nak minum kopi. Jadi maksud dia dah ketagih nak minum kopi. Jadi kalau harga kopi tu mahal pun dia tak kisah sebab asalkan dia dapat minum kopi setiap hari. Tapi kalau macam rokok rokok pun sama juga. Rokok sekarang ni harga dah naik kan. Harga naik tapi orang yang isap rokok ni dia ketagih.
dia mesti nak hisap juga setiap hari. Okey, jadi walaupun harga rokok mahal, diorang tak akan mengurangkan pembelian rokok. Jadi dekat sini walaupun harga mahal, dia tetap akan beli. Jadi macam tak ada kesan sangat. Harga berubah pun dia tak ada kesan sangat pada permintaan sebab orang tu dah ketagih, dia mesti nak dapatkan juga rokok tu. Jadi ketagihan ni adalah merupakan barang yang tak anjal. Okey, jadi itu sahaja faktor mempengaruhi keanjalan harga permintaan yang kita belajar pada hari ini. Jadi jangan lupa buat ulang kaji. Okey, sebelum tu saya ingin berkongsi satu motivasi. Ingin mimpi menjadi kenyataan, maka anda perlulah bangun dari tidur. Kita jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel Cikgu Azlin.